Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Cikgu Fatimah dan saya adalah guru matematik anda untuk hari ini. Baiklah, kita akan teruskan pelajaran kita. Matematik tingkatan 4, bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Actually, bab ni murid sepatutnya dah belajar semasa di tingkatan 1. Cuma di tingkatan 1, murid hanya didedahkan dengan ketaksamaan yang melibatkan satu pemboleh ubah sahaja. Standard pembelajaran kita hari ini mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Jadi kita akan imbas sedikit apa yang murid-murid dah belajar dulu. Okey? Mari kita lihat VT ini. Okey, kita akan teruskan contoh 1. Afiah perlu 30 markah bagi kertas 1 matematik dan 40 markah bagi kertas 2 matematik untuk lulus peperiksaan akhir tahun. Jumlah markah lulus ialah sekurang-kurangnya 50 markah. Ini soalannya. Tulis satu ketaksamaan linear untuk mewakili situasi yang diberi. Okey, maklumat dari soalan kita keluarkan dulu. Okey, murid biasakan diri. Apa saja dapat soalan, mesti keluarkan segala maklumat kita ada. Okey, yang pertama, kita akan labelkan kertas 1 matematik sebagai X. Actually sebenarnya pemboleh ubah ni terpulang nak letak X ke Y. Pilihlah apa-apa huruf abjad daripada A sampai Z, terpulang, tak ada masalah. Tapi biasanya kalau cikgu memang kita akan pilih X lah. X, Y, Z senang. So, kertas 1 matematik sebagai X. So, kalau 30 markah, maknanya 30 akan darab X lah. Jadi, jawapan dia 30X. Okey, untuk kertas 2, cikgu akan labelkan sebagai Y. Jadi, kalau kita nak 40 markah untuk kertas 2, jadi 40 akan darab Y, 40Y. Okey, seterusnya, simbol ketaksamaan yang kita akan gunakan. Kalau kita tengok daripada soalan, simbol ayat dia adalah sekurang-kurangnya. Jadi kalau ditukar kepada simbol, dia akan jadi lebih besar dan sama dengan. Okey. Jadi jawapan dia kalau dia nak untuk jumlah markah lulus, markah kertas 1 mesti tambah dengan markah kertas 2. Jadi kalau sekurang-kurangnya lebih besar dan sama dengan lah, baru kita akan dapat jumlah untuk markah lulus. Okay, kalau kita tulis dalam bentuk ayat matematik, dia akan jadi 30X tambah 40Y. 30X tadi markah kertas 1, 40Y adalah markah untuk kertas 2. Sekurang-kurangnya lebih besar dan sama dengan jumlah markah lulus 50. So, dia akan menghasilkan ketaksamaan 30X tambah 40Y lebih besar dan sama dengan 50. Okay, seterusnya ketaksamaan tu mestilah dimudahkan lah. Sebab 30, 40, 50 tu satu nilai yang besar kan. Jadi kita kena kecilkan dia. Kalau murid-murid ni dia suka guna istilah kecilkan. Okay. So dia akan jadi, kita akan gunakan sifir 10. Jadi 30 akan bagi 10, 40 pun akan bagi 10, 50 pun akan bahagi dengan 10. Okay. So jawapan akhir ingat mesti dalam bentuk termudah. Atau kita sebut sebagai sebutan terendah, atau ada juga yang panggil sebagai sebutan terkecil. Yang penting maknanya last jawapan tu mestilah nombor-nombor yang dah tak boleh bahagi lagi dah. Itu yang paling kecil. Itu maksud. Jadi 30 bagi 10, 40 bagi 10, 50 bagi 10, jawapan akan menghasilkan 3X tambah 4Y lebih besar dan sama dengan 5. Okey, kita teruskan dengan contoh 2. Kedai serba Neka menjual sebotol air mineral pada harga RM2 dan sebungkus coklat pada harga RM1.50. Maisarah membeli M air mineral
dan C. coklat di kedai tersebut. Maisarah boleh membelanjakan duit maksimum hanya sebanyak RM30. Maknanya dia boleh beli air mineral berapa dia nak beli, coklat belilah berapa dia nak beli, tapi duit dia paling banyak pun hanya RM30 je. Jadi dia tak boleh lebih lah. Okay? Kena tengok penggunaan ayat tu. Jadi soalan dia, tulis satu ketaksamaan linear untuk mewakili situasi yang diberi. Okay, maklumat dari soalan kita keluarkan. Kalau sebotol air mineral RM2, jadi kalau M dia akan jadi 2 darab M, hasilnya 2M lah. Okay. Kalau sebungkus coklat, harga dia RM1.50. Jadi kalau C untuk bungkus coklat, maknanya dia belilah berapa dia nak beli, kita label sebagai C. So C akan darab dengan RM1.50, dia akan jadi 1.5 C. Kemudian kalau berdasarkan soalan, ayat yang digunakan dalam situasi adalah maksimum. Jadi simbolnya adalah lebih kecil dan sama dengan. Okey. Kita teruskan. Jadi kalau kita nak tahu berapa banyak Maisarah boleh beli air mineral dengan coklat, dengan berdasarkan duit yang ada RM30, jadi dia akan jadi 2M tambah 1.5 C lebih kurang dan sama dengan 30. Okey. Kemudian oleh kerana dalam ketaksamaan 2M tambah 1.5 tu, 1.5 tu adalah dikira sebagai nombor perpuluhan. Jadi ketaksamaan ni dia tak boleh dibiarkan dalam nombor perpuluhan. Okey. Jadi nombor yang kita dah ada tu kita akan darab dengan 2 sebab kita nak jadikan nombor perpuluhan kepada nombor bulat. Jadi 1.5 kalau darab 2 dia akan menghasilkan nombor bulat lah nanti. Okey, jadi bila 1.5 darab, yang lain yang 2M, yang 30 tu pun mesti darab juga. Okey, darab dengan nombor yang sama. So, semua sekali tu akan didarab dengan 2. Okey. So, jawapan akhir mesti dalam nombor bulat. Jadi, 2 darab 2 akan menghasilkan 4M. 2 darab 1.5C akan menghasilkan 3C. Simbol masih sama. 2 darab 30 dia akan menghasilkan 60. Jadi jawapan akhir 4M tambah 3C lebih kurang dan sama dengan 60. Okey, rumusan untuk hari ini cikgu minta murid-murid pastikan faham dan hafallah simbol ketaksamaan dan contoh-contoh ayat yang mungkin murid akan jumpa dalam soalan. Itu adalah cara paling mudah lah untuk kita tackle sesuatu soalan. Maksudnya kita nampak je ayat macam ni, oh kita dah tahu dah simbol dia ni. Okey, so pastikan ingatlah jadual ni. So, itu saja untuk hari ini. Bye.